Selamat malam semua. Salam sejahtera. Terima kasih kerana telah menonton, menyertai kami dalam sesi pada malam ini. Sesi yang akan membincangkan dan mengupas tentang memorandum persefahaman di antara pihak Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Malaysia. Seperti kita tahu, pada hari semalam kita telah menyaksikan satu peristiwa yang bersejarah. Peristiwa yang bersejarah di mana buat pertama kali terdapatnya satu memorandum persefahaman yang telah ditandatangani oleh blok pembangkang terbesar di Malaysia bersama-sama dengan pihak kerajaan. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut apa yang berlaku, mengapa ini berlaku dan sebagainya, kita ada seorang tetamu istimewa, iaitu salah seorang daripada orang yang menandatangani memorandum semalam, iaitu saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik dan juga Ahli Parlimen Bagan. Saudara Guan Eng, terima kasih kerana hadir pada malam ini. Saya rasa ramai orang sebenarnya yang nak tahu kenapa memorandum ini telah ditandatangani oleh pihak Pakatan Harapan dan juga pihak kerajaan. Tapi sebelum saya nak masuk kepada cerita tentang memorandum ni, saudara Lim Guan Eng, saya nak tahu sebelum tu, kita sebenarnya pernah melihat sebelum ni tawaran yang dibuat oleh pihak kerajaan sebelum ini, kerajaan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah memberi tawaran untuk mendapatkan sokongan dan pada masa yang sama dijanjikan atau ditawarkan bahawa kerajaan pada ketika itu akan melaksanakan beberapa transformasi atau reformasi dan juga perkara-perkara lain yang ditawarkan. Tetapi pada masa itu PH telah membuat ketetapan untuk menolak tawaran tersebut. Mengapa pada masa itu kita ataupun PH tidak menerima tawaran yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin? Terima kasih Saudara Syah dan juga kepada semua saudara-saudari sekalian. Salam harapan kepada semua. Terima kasih atas soalan itu. Apabila bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin membuat tawaran, masalah yang dihadapi adalah yang pertama, keabsahan beliau sebagai seorang Perdana Menteri dipertikaikan. Memang dimaklum oleh semua bahawa beliau telah hilang keabsahan sebagai Perdana Menteri bila majoriti ahli parlimen sudah tidak ada lagi. Dan apabila UMNO tarik balik sokongan, memang beliau adalah minoriti, adalah Perdana Menteri minoriti. Dan dalam Perlembagaan Persekutuan dinyatakan dengan ketara sekali bahawa seorang Perdana Menteri mesti dapat sokongan daripada majoriti ahli parlimen. So bila beliau membuat tawaran tersebut, keabsahannya dipertikaikan dan juga legitimasi dan juga dari segi perundangan. Adakah beliau boleh buat sesuatu tawaran dalam keadaan sedemikian? Dan apabila ini dibuat semasa beliau bergelut untuk survive, apa yang kita sebut dalam keadaan nyawa-nyawa ikan politik, maka ini dipandang bahawa beliau tidak committed, beliau tidak ikhlas, beliau tidak serius. Itulah sebabnya ia ditolak dengan serta-merta oleh pimpinan Pakatan Harapan. Bincang pun tak nak. Dan tentu DAP tak boleh pergi seorang-seorang. Betul. Kita telah nyatakan dengan terang sekali bahawa kita hanya pergi secara berpasukan, iaitu sebagai Pakatan Harapan, bukan sebagai DAP saja. Kerana kita mesti ada semangat setiakawan kepada komponen parti Pakatan Harapan. Sebab bila majoriti tak nak, takkan kita nak pula. Semua pun tawaran dari segi reformasi politik, dari segi suntikan dana secara langsung sebanyak 45 bilion adalah cadangan kami. Adalah telah disyorkan kami sebelum ini. Tapi sungguh pun ini amat menarik, tapi dari segi prinsip asas, keabsahan tak ada.
ini datang dari mana pula? Hmm. So itulah sebabnya Pakatan Harapan telah buat keputusan tidak terima. Apabila tawaran yang sama dibuat oleh Perdana Menteri baru, iaitu Ismail Sabri, ini lain. Beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan sokongan majoriti ahli parlimen 114, keabsahan tidak dipertikaikan. Dan bila beliau buat tawaran menerusi menteri kepercayaan dia, di mana ia adalah sama seperti Muhyiddin, kita ada sebut ini mesti lebih baik daripada Muhyiddin. Lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh Muhyiddin. Supaya ia dapat meyakinkan kami. So itulah sebab utama apabila ditawarkan, kami bincang dan kami rasa kita boleh bincang terus lagi. Iaitu itulah sebab mengapa kita jumpa dengan Perdana Menteri dulu. Untuk menunjukkan bahawa kita sedia berbincang dan sama-sama menunjukkan komitmen dan bahawa kita serius dengan apa yang ditawarkan. Lepas rundingan hampir 2 minggu, kita capai kata sepakat menerusi Memorandum Persefahaman atau MOU ni. Jadi katalah Saudara Guan Eng, katalah Tan Sri Muhyiddin tawarkan reformasi ni di awal MOU ini, awal pentadbiran ni mungkin tahun lepas. Adakah mungkin pada ketika itu Saudara Guan Eng rasa bahawa sekurang-kurangnya Pakatan Harapan akan duduk berbincang bersama kalau sebelum ni, kalau isu tentang keabsahan Jangan itu mungkin akan berlaku lah. Itu bila keabsahan beliau tidak dipertikaikan. Tapi pada masa itu sikap Muhyiddin ialah yang menang semua, yang kalah habis. So itu yang jadi masalah. So harus ikut apa yang dititah oleh Agong. The winner cannot take all, the loser cannot lose all. Jadi Saudara Guan Eng pun ada sebut tadi tentang perjumpaan di antara perjumpaan awal yang kita nampak di mana 3 pemimpin utama Pakatan Harapan telah berjumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri, masa itu Perdana Menteri baru saja dilantik, dan juga ada satu kenyataan bersama telah dikeluarkan. Jadi komunike. Jadi saya nak tahu adakah siapa yang sebenarnya initiate untuk berjumpa ni? Adakah daripada pihak pembangkang ataupun daripada Perdana Menteri? Yang mulakan inisiatif itu daripada pihak kerajaan. Sebaik saja Datuk Seri Ismail Sabri angkat sumpah, maka Menteri Kepercayaannya telah menghubungi pemimpin kami dan untuk berbincang, dan pemimpin telah pun mendapat kebenaran dan restu daripada saya, dan saya telah memberikan kebenaran. Lepas itu minta jumpa dengan saya untuk tengok komitmen, dan saya pun jumpa. Selepas maklumkan kepada Datuk Seri Anwar dan Mat Sabu, seperti yang kita putuskan sebelum ni, apabila mana-mana pemimpin utama jumpa pihak lawan, mesti maklumkan kepada semua. Dan selepas dipersetujui, saya jumpa dan kita sebut bahawa kita hanya pergi sebagai satu blok Pakatan Harapan, takkan pergi seorang-seorang. Dan itu yang mereka terima, dan bahawa kita serius. Kalau hendak aturkan berjuang dengan PM, kami rela. Mereka yang tawarkan untuk kita jumpa PM. So kita rela, itulah sebabnya kita jumpa dan keluarkan komunike bersama. Dan lepas itu datanglah MOU. Selepas dirunding hampir 2 minggu. Dan saya nak sentuh sikit tentang rundingan ni, Saudara Guan Eng. Boleh tak bagi, yalah sebab kita tahu lepas jumpa dengan PM, kemudian ada perbincangan-perbincangan lagi, dan kemudian barulah MOU ni ditandatangani. Jadi boleh tak mungkin Saudara Guan Eng bagi insight sedikit bagaimana proses untuk merangka MOU ni di antara pihak kerajaan dengan Pakatan Harapan? Mereka gunakan, kerana ini datang daripada kerajaan, mereka gunakan sebagai satu asas. Dan apa yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin. So ini sebagai permulaan. Dan kita pun balas balik bahawa kita nak lebih baik daripada itu. Itulah sebabnya ada tawar-menawar dan juga musyawarah secara lanjut. Dan lepas itu capailah
itu MOU. Ya. Jadi memang ada perbincangan lanjut selepas perjumpaan yang Kita ada 5 orang, kita hantar 5 orang. Ya. Mereka pun hantar 5 menteri. Kita hantar 5 pemimpin utama. So itu yang mewakili semua parti PH. Dan di sinilah kita bawa itu cadangan kami. Mereka pun bawa cadangan mereka dan lepas dihalusi kita dapat capai muafakat. Ya. Baik, sekarang kita nak pergi kepada MOU ni sebab saya rasa ramai juga yang kat luar sana yang tertanya lah. Kenapa Pakatan Harapan bersetuju untuk tanda tangan MOU ni? Apa yang menyebabkan, apa alasan kenapa Pakatan Harapan masuk MOU ni dengan kerajaan? Mungkin saudara Guan Aing boleh jelaskan? Kalau kita cakap penggerak utama lah, Ya. nadi penggerak utama adalah krisis COVID. Pandemik COVID ini betul-betul menghancurkan bukan sahaja nyawa tapi juga mata pencarian dan juga harapan banyak keluarga di Malaysia. Tengok kes sampai 2 juta, kematian lebih 21,000, ramai yang hidup sengsara. So kalau kita benarkan itu ahli-ahli politik atau politikus teruskan permainan numbers game, permainan bilangan untuk merebut jawatan dan juga kedudukan, dan biarkan mereka yang hidup merana terus sengsara. Tidaklah, kita tidak boleh biarkan keadaan sedemikian. Itu sebab kita cakap marilah kita tumpukan kepada COVID. Marilah kita berikan penekanan macam mana kita boleh mengatasi kemelesetan ekonomi. Macam mana kita boleh selamatkan nyawa dan mata pencarian. Dan pada masa sama, kalau boleh, kalau jadi, kita laksanakan reformasi politik. Baik dalam arena parliamentary reform ataupun dalam electoral reform. Dan yang penting sekali, ada satu akta anti rompak parti supaya kita boleh hapuskan sama sekali politik katak ataupun politik durian. Itu yang rakyat paling benci sekali. So kalau ada peluang sedemikian, takkan kita nak lepaskan peluang ni? Dosa lah kalau kita, dosa politik lah kalau kita lepaskan peluang sedemikian. Betul. So itulah sebabnya bila tawaran dibuat dan selepas kita berikan cadangan balas balik, mereka setuju. Saya rasa kita kena buat norma baru sedemikian. Sekarang kita hidup dalam norma baru, iaitu pasca COVID. Mau tak mau, suka tak suka, rela tak rela, kita kena terima hakikat dan kenyataan. Kehidupan kami telah berubah. Kalau sebelum ini kita takkan pakai pelitup muka, saya rasa untuk masa depan ini akan menjadi sebahagian daripada kehidupan kami. Betul. COVID sungguh pun kita dapat mengatasinya, inilah yang menjadi wajib. Betul tak? Betul. So dalam keadaan sedemikian, kita kena lihat apa yang penting. Yang penting ialah negara, rakyat, dan macam mana kita boleh lawan dan menang COVID. So kalau kita boleh dapat ada satu moratorium politik, supaya kita boleh lawan dan atasi COVID dan juga kemelesetan ekonomi, mengapa tidaknya? Dan saya rasa apa yang kita capai sekiranya dilaksanakan akan buat satu perubahan, satu peralihan paradigma, paradigm shift dalam new normal Malaysia ini. Itu Malaysia pasca COVID. Tolong bayangkan, tak ada kata politik. Ayu, nilai undi kita memang berharga. Kalau sebelum ini cakap undi buat apa? Kalau undi lepas ini mereka boleh lompat. Tak guna buat undi. So sekarang kita kembalikan nilai undi rakyat. Betul. Supaya satu undi memang boleh tentukan masa depan, kerana yang undi ini tak boleh lompat. Lompat dia kena letak jawatan. Betul. Dia hilang itu kerusi dia. Kerusi dia. So ini kalau dapat, dan kena ingat,
untuk hapuskan politik katak sebelum ini susah. Ya. Sukar sekali kerana kena pindah Perlembagaan Persekutuan. Ya. Yang perlukan majoriti 2/3. Mana boleh dapat majoriti 2/3. Tapi dengan kerajaan dan pembangkang, kita memang mudah dapat itu kelebihan lah. So, dapatlah dicapai. So, di sini kita lihat, ini MOU. Tentu, sama ada kita akan jadi pembangkang tidak, itu satu isu yang saya nak sentuh tadi. Ialah tentang ini persefahaman, adakah ini akan dilaksanakan seperti mana yang dipersetujui? Ya. Adakah mereka akan tunai janji? Kerana sebelum ini mereka jarang tepati janji. Betul. Adakah mereka betul-betul komited untuk buat reformasi? Kerana mereka ini bukanlah simbol reformasi. Betul. Mana ada semangat, ada jiwa reformasi? Betul. Tak ada langsung. Itu sebab kita cakap menerusi MOU ini, kita nak paksa mereka yang tak ada semangat reformasi, buatlah reformasi. Sama ada berjaya tidak, kita kena usaha. Betul. Dan untuk memastikan kita dapat laksanakannya, bukan sahaja tetapkan syarat-syarat. Yang penting ialah kita ada satu jadualkuasa pemandu yang akan bermesyuarat 2 minggu sekali untuk memastikan ini dilaksanakan. Hari ini pun kita lihat dilaksanakan. Kalau boleh saya nak pergi satu persatu. Itu syarat-syarat yang penting. Tapi sebelum ini saya nak sebut, ada yang buat kritik. Anda tandangan ini itu MOU. Pembangkang sudah tak ada lagi. Sudah tak ada wujud lagi. Saya rasa ini tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Kerana kita akan teruskan mainkan peranan kita sebagai sebuah parti pembangkang. Tanda tangani MOU ini tidak bermakna kita masuk jadi kerajaan. Tidak. Kalau kita masuk jadi kerajaan, kita sudah jadi menteri. Tapi kerana kita tak mengejar, kita tak merebut jawatan jadi menteri, kita mau terus kekal jadi pembangkang. Kita mau mainkan peranan semak dan imbang. Kita mau jadi suara rakyat. Kita mau lawan rasuah dan kerakusan pasar. Itu sebab kita terus kekal pembangkang. Kerana Pakatan Harapan, kami yakin kami adalah kerajaan berjiwa rakyat sebenar Malaysia. Di mana kita nak tawarkan prinsip, idea dan idealisme berakyat bahawa kami harus dipilih menjadi kerajaan untuk rakyat. Itu sebab kita terus cari pembangkang. Tapi kalau dengan MOU ini, kita dapat buat satu moratorium supaya kita dapat atasi krisis yang dihadapi oleh negara. Saya rasa kita ada satu tanggungjawab untuk laksanakannya. Supaya, seperti yang saya sebut, rakyat hidup boleh susah kurang sikit. Nyawa, kalau boleh selamatkan 1-2 pun jadilah. Dan di sini, apa yang kita tanda tangani? Ini yang kita perjuangkan selama ini. Kerajaan minta daripada kita, kalau ada undi percaya, kita berkecuali. Kalau ada belanjawan 2022, berkecuali juga dengan syarat mereka mesti berbincang dengan parti pembangkang, setuju baru jadi berkecuali. Kalau tak boleh bersetuju, itu kita ada hak lah. So, dan yang mereka tahukan balik ialah nombor 1, untuk lawan COVID. Untuk lawan COVID, pertama, ikut show yang dibuat oleh WHO, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Mesti buat FTT-ISV. Find, test, trace, isolate, support and vaccinate. Supaya kita boleh buat ujian ujian secara ujian am lah. Saringan. Saringan ujian am. Mass test screenings. Ujian saringan am. Kerana kalau sebelum ini kita lihat sehari hanya 100,000, 150,000. Tak cukup. Sekurang-kurangnya 1% daripada penduduk 300,000.
kita bagi peruntukan yang sewajarnya daripada 45 bilion yang kami telah syorkan hampir setahun. Betul. Sampai ada orang yang suka ejek sama kami. You cakap-cakap apa? Mereka tak dengar langsung. Tapi sekarang mereka terima. So yang kita syorkan selama ini akhirnya jadi realiti. 45 bilion. Mereka setuju. Dana tambahan. Dana tambahan, dana COVID 65 bilion tambah 45 bilion yang kami syorkan jadi 110 bilion. 110. Ini akan digunakan untuk lawan COVID dan juga untuk bantu pekerja dan juga perniagaan yang menghadapi kesulitan. Pekerja-pekerja di mana mereka kehilangan pendapatan, mereka kehilangan pekerjaan, perniagaan di mana mereka menghadapi masalah gulung tikar. Kita harap boleh berikan dia bantuan. Khususnya SME, IKS. Mereka betul-betul parah. Dan IKS ini penting, mereka peranan penting kerana mereka mengambil 50% daripada pekerja-pekerja di Malaysia. Tak boleh benarkan mereka tumbang. Mereka tumbang, 50% rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan. Khususnya di kawasan luar bandar. Kalau mereka tutup, tak mungkin mereka akan buka balik. Itu kita kena berikan bantuan. Dan yang penting sekali ialah yang tak disyorkan oleh Tan Sri Muhyiddin ialah pengecualian faedah bank untuk mereka yang terlibat dalam moratorium pinjaman bank. Untuk 50% penduduk terbawah di Malaysia. Untuk tempoh 3 bulan. Dan Menteri Kewangan hari ini pun telah buat pengumuman demikian. Mereka sudah mula laksanakan apa yang dijanjikan. So, bukankah ini sesuatu yang boleh bantu dan tolong sama rakyat? Kalau ini ditawarkan, takkan kita nak tolak? Betul. Kalau anda tolak rakyat Malaysia. Saya tak berani. Saya bukan saja tak berani, saya tak sanggup. Itulah sebabnya bila ada tawaran sedemikian, kita kena setuju. Kena terima untuk manfaat rakyat. Dan tengok transformasi parlimen, transformasi pentadbiran, reformasi parlimen. Itu semua yang kita tuntut selama ni. Akta Anti Lompatan Parti seperti yang saya sebut tadi. Mesti dilaksanakan, mesti dibentangkan ke parlimen pada bulan Mac depan. Yang saya sebut tentang langkah-langkah ekonomi tadi, 45 bilion pengecualian bayaran faedah untuk penduduk 50% terbawah, ini mesti dilaksanakan sebelum akhir tahun ni. So semua ada timeline. Dan Jadualkuasa Pemandu akan pastikan timeline jadual ini diikuti. Okey. Dan selain daripada itu ialah undi 18. Itu tempoh Perdana Menteri dihadkan kepada 10 tahun. Reformasi parlimen supaya ia menjadi satu institusi yang terunggul. Seperti mana yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan juga itu memperkasakan peranan parlimen sebagai satu institusi semak dan imbang kepada kerajaan, government oversight, transparency, accountability, dan juga sebagai suara rakyat. Supaya masa mereka dapatlah diutarakan. So itulah saya rasa sesuatu yang harus, dan tentu ada MA 63 lah untuk Sabah dan Sarawak. Ini MA 63. So itulah perkara yang akan dibincangkan lebih lanjut menerusi Jadualkuasa Pemandu ini. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang kita harus terima kerana ini untuk rakyat. Seperti yang saya sebut, kalau kita tak terima, itu bermakna kita tak sokong rakyat. Saya tak sanggup. Saudara Guan Eng, saya nak sentuh sikit tentang plan COVID ni. Sebab saya tengok dalam MOU tu pun dia ada satu transformasi yang mereka janji adalah untuk supaya Majlis Pemulihan Negara tu 50% pakar, 25% ahli parlimen daripada PH dan juga 25% ahli parlimen kerajaan. Adakah ini bermaksud bahawa dengan adanya pakar-pakar ni dan juga semak dan imbang daripada pihak pembangkang dan sebagainya, Majlis Pemulihan Negara tu boleh melaksanakan tanggungjawab dia dengan lebih berkesan
Kita harap begitulah. Ya, Tentu kita kurang setuju tentang pengurusinya. pengurusi. Tapi takkan kita boleh dapat semua yang kita minta. Ya, ya. So yang kita dapat seberapa yang boleh. Tapi dengan komposisi sedemikian, terdiri daripada 5% pakar-pakar. Dan tentu kita harap kita punya cadangan pakar-pakar pun akan diterima. Tapi sekiranya kita bergantung kepada kepakaran ahli profesional, saya rasa ini memberikan peluang dan harapan yang lebih cerah untuk kita berjaya lawan COVID. Dan saya pun tahu sebenarnya Saudara Guan Eng sendiri selalu bercakap tentang atau mendesak kerajaan tentang 45 bilion ni sebenarnya. Saya tahu selalu statement keluar dan sebagainya, dan akhirnya mereka telah bersetuju. Tapi saya nak tahu sedikit tentang 10 bilion yang mau diberikan kepada 11 juta rakyat tu untuk miskin tegar. Jadi ini adakah ini bantuan tunai kepada mereka atau bagaimana? Ini semua bantuan tunai. Bantuan 45 bilion ialah bantuan secara langsung. Ya. Bukanlah dalam bentuk jaminan atau pinjaman. Itu ada grant, insentif secara langsung. Bukan KWSP. Bukan, itu dari kerajaan. Ini bukan wang bank sendiri. Itu daripada kerajaan. Dan 10 bilion itu pun berasingan. Ya. Daripada 45 bilion. Berasingan, ya. Dan seperti yang tadi yang dalam itu sesi Mandarin, juga ada tanya, adakah ini bermakna belanjawan sama juga? Saya cakap tidak. Ini ialah untuk sekarang sampai akhir tahun. Belanjawan ialah untuk tahun depan. Mereka itu adalah berasingan. Itulah sebabnya Menteri Kewangan berhendak menaikkan itu had hutang statutory daripada 60% kepada 65%. Kerana itu ceiling sudah dilepasi. Kalau kita nak tambah 45 bilion, kita kena pindah itu ceiling hutang atau pinjaman kerajaan statutory. Perlu dibawa ke parlimen. Ya. Buat pindahan. Dan saya rasa tak ada masalah. Kalau wang ini untuk rakyat, tak ada masalah. Kalau untuk kroni-kroni, mati pun tak bagi. Ada satu lagi perkara yang saya nak sentuh tentang dalam ni, iaitu berkenaan dengan pengagihan ataupun peruntukan sama rata kepada pembangkang dan juga ahli parlimen kerajaan dari segi peruntukan. Jadi ini satu perkara yang saya rasa kita memang dah lama kita desak tentang perkara ini, dan akhirnya mereka bersetujulah untuk laksanakan walaupun belum laksanakan lagi. Tetapi Saudara Guan Eng rasa adakah ini akan menolong orang ramai juga dalam menghadapi situasi COVID? Pasti. Kerana jangan lupa, kawasan pembangkang pun ada orang miskin. Betul. Kawasan pembangkang pun ada orang yang kena COVID. Kawasan pembangkang pun orang yang perlukan bantuan. Yang paling penting, kawasan pembangkang mereka juga rakyat Malaysia. So mereka harus terima bantuan sedemikian. Dan satu lagi, saya juga ada tengoklah dekat media sosial, orang terutama juga ada yang penyokong kita juga, penyokong PH, mengatakan, kata ini semua dilaksanakan oleh kerajaan. Kita tak tahu betul atau tidak mereka akan buat, tapi katalah dilaksanakan. Nanti apa yang kita nak bawa dalam manifesto kita untuk PRU15? Itu ada orang kata. Ada banyak lagi. Tunggulah. Tapi yang penting ialah tunjuk bahawa kerana kita punya cadangan bernas, baru diterima oleh pihak kerajaan. Dan mereka tahu, mereka yakin bahawa kita kena ada satu revamp. Kalau kita ikut cara lama, seperti yang Einstein sebut, insanity is doing the same things over again expecting different results. Betul. So yang kita guna kaedah lama tak pakai, kita gagal habis. Itu sebab Muhyiddin letak jawatan. Gagal. Kita kena guna kaedah baru. Dan ini yang kita cadangkan, buat satu plan reset kebangsaan COVID yang baru. Dan pada waktu yang sama, yang 45 bilion adalah satu plan ekonomi kebangkitan semula. Turnaround plan. 45 bilion economy turnaround plan supaya kita dapat menjadikan Malaysia normal balik. Normalization of economy and our lifestyle. So itulah yang kita cadangkan. Dan tentu mereka harap, mereka lihat yang dicanangkan itu bernas, munasabah dan praktikal. Itu sebab mereka laksanakan.
Tapi untuk manifesto akan datang, tentu ia akan berteraskan bukan sahaja reformasi. Ada banyak lagi yang kita nak letak dalam. Betul. Tapi tak boleh. Betul. Kita buat apa yang mampu dalam keadaan yang tersekat, kerana kita berbincang dengan satu kerajaan yang tak ada semangat reformasi yang saya sebut. So kita buat apa yang mampu, tapi ada lagi banyak yang perlu diusahakan lagi. So jangan bimbang. Manifesto pasti padat punya. Tapi jangan sebut sekarang kerana ini macam lepaskan rahsia lah. Betul. Tunggu masa itu, anda akan tahu dan pasti anda akan sokong sama kami. Baik. Itu juga dan macam yalah contoh hari ini yang di mana Menteri Kewangan telah bersetuju atau mengarahkan bank-bank untuk memberi pengecualian tersebut. Benda ni sebenarnya kita dah lama tak pernah dibuat. Ya. Itu adalah sesuatu, ini boleh dikata hari ini dalam sejarah. Satu detik bersejarah kerana tak pernah dibuat dalam 40 tahun. 64 tahun tak pernah ada waiver interest. Mana ada pengecualian faedah, tak pernah dengar. Tak pernah mimpi pun. Betul. Jadi satu lagi perkara yang saya nampak dalam MOU ni adalah berkenaan dengan pembubaran parlimen. Yeah. Saya tengok kerajaan mengatakan bahawa mereka tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen tu sebelum 31 Julai tahun depan. Yeah. Kenapa 31 Julai, saudara? Itu yang mereka cadangkan. Ya. So kami pun setujulah. Ya. Kerana mereka rasa itulah tempoh yang mereka perlu untuk menang itu lawan COVID dan juga atasi kemelibatan ekonomi. Jadi satu tempoh yang mereka yang showkan tempoh tersebut lah. Tapi dari segi rakyat, adakah dengan adanya apa orang panggil persetujuan untuk tidak membubarkan ini, adakah ianya akan menjamin satu tempoh masa yang mana kita tahu bahawa takkan ada election dalam tempoh ni dan mungkin kita boleh fokuskan pada COVID saja? Itulah, itu yang pertama. Kedua ialah ada rakyat yang bimbang ini akan menggalakkan penularan COVID. So untuk memberikan mereka keyakinan bahawa ini tidak akan mencetuskan penularan COVID, kita berikan tempoh sedemikian. Dan satu lagi isu yang mungkin berbangkit yang kita tengok dan mungkin ini sedikit sensitif, iaitu berkenaan dengan ialah ada parti-parti pembangkang yang lain yang bukan dalam Pakatan Harapan mengatakan bahawa mereka tidak dilibatkan sekali dalam MOU ini atau tidak dibincangkan dengan mereka dan sebagainya. Apa komen saudara Guai tentang perkara ini? Seperti yang disebut oleh saudara Anthony Loke, memang itu perundingan dan juga consultation dah dibuat. Tapi saya tak mau cetuskan sebarang perbalahan. Sekiranya perlu, kami sedia untuk berikan penjelasan lebih lanjut. Saya rasa ini tidak jadi masalah. Ya. Dan sudah tentu kalau mereka pun mahu masuk MOU ni, mereka boleh tanda tangan MOU yang tak ada masalah. Syed Saddiq telah beritahu saya beliau sedia untuk tanda tangan. Ya. Masli pun. Ya. So saya rasa itu tidak akan jadi masalah. Tidak akan menjadi masalah. Kita harap pun yang lain-lain boleh sama-sama lah supaya kita sama-sama boleh lawan COVID dan juga atasi kemelibatan ekonomi. Okay. Satu lagi perkara yang saya rasa ramai juga orang yang kata, orang macam sedikit keliru dengan MOU ni sebab ada yang kata ini macam CSA dan tapi hari ini Ketua Pembangkang kata ini bukan CSA, ni MOU. Jadi mungkin untuk rungkaikan kekeliruan ni, saudara golongan boleh jelaskan tak apa beza kalau CSA ataupun MOU ni? Kalau kita lihat dari segi CSA, itu adalah satu perjanjian. Ini ialah persefahaman. Perjanjian ada itu unsur-unsur perundangan. Macam kontrak lah. Kita itu persefahaman. Persefahaman ialah kalau anda langgar, ini tak laku, itu tak sahih, ini luput. Perjanjian ini ada konteks undang-undang. So kena pergi arbitration lah, kena pergi mahkamah lah, itu ada konsekuensi dia lah. Itu lain sikit. Ya. Jadi sebab kita nak ada persefahaman, itulah sebabnya penting ada jawatankuasa pemandu untuk pastikan syarat-syarat ini dipenuhi. Dan ada perbincangan yang berterusan supaya ia dapat dilaksanakan dalam
keadaan dalam yang dinyatakan dalam MOU, iaitu mesti dengan penuh itu keyakinan di antara satu sama lain Ya. bahawa kata itu kota, cakap serupa bikin. Katalah mereka tidak mengutarakan janji, katalah langgar, apa akan berlaku? Itu kita akan itu pecah lah. Ya. So ini tak terpakai lah. Kita akan tarik diri itu. Orang undang-undang, belanjawan semua kita akan menentang lah. Berhabis-habisan. Jadi Bukan masalah ni lah. ya. Kalau kita cakap bahawa dalam permainan politik bilangan, bukan daripada pihak pembangkang, kita tak cukup bilangan. Yang main politik numbers game, ialah datang daripada kerajaan sendiri. Betul. Tan Sri Muhyiddin tumbang bukan daripada kami. Tan Sri Muhyiddin tumbang kerana musuh-musuhnya dalam kerajaan memberontak. Ya. As is always said lah, the greatest enemy is the enemy within. Itu sebabnya yang tumbang. Kami cakap, mereka selalu nak gunakan kekuatan Pakatan Harapan, menggunakan kami untuk lawan pemimpin tertentu. Kita tak mau dieksploitasi sedemikian kerana kita rasa sekarang kita harus tumpukan perhatian lawan COVID dan juga kemelesetan ekonomi. Jangan main-main ini yang saya rasa untuk rakyat tak bermakna langsung. Siapa naik, siapa turun untuk mereka, tetap kena COVID, tetap mati juga. Apa perbezaan? So, sekarang kita kena tumpukan perhatian kepada masalah krisis ini. Jadi satu yang juga ada ulasan berkenaan dengan MOU ni. Adakah dengan kita pun tak pernah sangka sebelum ni DAP sebagai parti bersama dengan Pakatan Harapan menandatangani satu persefahaman dengan seorang Perdana Menteri UMNO, ya. Adakah ini akan membuka satu halaman politik baru ataupun paradigm shift dalam politik Malaysia apabila kita ada bipartisan cooperation macam ni? No, DAP selalu berpendirian. Kita setuju ambil pendirian duipartisan demi kepentingan rakyat dan negara. Asalkan ini tidak melanggar prinsip-prinsip asas kami. Ya. Ini tidak lawan perlembagaan persekutuan. Ini tidak mencederakan mana-mana golongan rakyat. Ya. So kita terbuka. Yang mereka yang sempit ini tak mau, tak rela, tak sanggup. Itu masalah mereka. Kita tak pernah cakap bahawa kita tak mau bekerjasama dengan mana-mana pihak selagi ia bermanfaat kepada negara dan rakyat. Yang cakap itu pihak sana. So soalan ini patut ditujukan kepada pihak sana. Pada mereka. So saya rasa mereka kena terima realiti lah. Ya. Jangan terus Sempit. jadi Mak Janina. So sekarang kena lihatlah apa yang penting untuk rakyat. Ya. Jangan cakap pada satu masa, no DAP, no Anwar. Lepas itu sign dengan pihak kami juga. Termasuk dengan Ahmad Ibrahim. Ya. So biar rakyat lihat dengan mata sendiri siapa yang cakap benar, siapa yang bersikap munafik politik. Ya. Jadi dari segi dari pihak DAP kita tak ada masalah untuk bekerjasama dengan sesiapa asalkan untuk rakyat. Ya. Betul. Okay. Jadi akhir sekali Saudara Guan Eng, saya nak tanya, apa harapan Saudara Guan Eng moving forward dengan adanya MOU ini dan sebagainya? Apa harapan Saudara Guan Eng untuk Malaysia di masa depan? No, kalau kita lawan politik, biar ia bersih. Biar ia berprinsip, biar ia bermaruah. Jangan gunakan taktik kotor. Janganlah rakus. Janganlah tidak beretika dan tidak bermoral. Ini lawan tak jadi hal. Tapi janganlah korbankan negara dan kepentingan rakyat. Janganlah kita lupa bahawa kita berjuang untuk masa depan anak-anak kita. Kita nak lindungi anak-anak kita. Tapi kita pun nak lindungi masa depan mereka. Itulah sebabnya kalau perlu kita harus ada satu moratorium supaya kita boleh menang atas COVID dan kemelesetan ekonomi untuk lindungi anak muda kita dan masa depan mereka. Kalau tidak, hancur semua. So
So itulah sebabnya saya cakap dalam norma baru pasca COVID, biarlah kita menggambling tenaga kalau boleh berdasarkan sesuatu yang baik untuk rakyat dan masa depan negara. Itu dia tadi penerangan daripada saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik. Terima kasih saudara Guan Eng. Terima kasih, Saya tahu saudara Guan Eng sebenarnya penat, ada banyak perjumpaan dan juga sebelum ni ada forum dalam bahasa Tak Cina. jadi masalah. Kalau ada peluang untuk sembang, Ya. saya berasa menghargai peluang inilah. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan saya nak syorkan ya kepada semua penonton kita, kalau ada masa boleh pergi ke laman sesawang Parlimen untuk melihat sendiri memorandum ni. Dalam memorandum ni ada satu terma yang mengatakan bahawa memorandum ini harus didedahkan kepada umum. It is a reverse non-disclosure clause. Jadi kita nak orang ramai supaya baca memorandum ni. It's an open disclosure clause. Open disclosure. Jadi No, not open disclosure. Full disclosure clause. full disclosure. Full disclosure clause. Jadi fahamkan, baca, buat keputusan sendiri tentang isi dia dan kita harap dengan adanya MOU ini kita akan melihat Malaysia pulih semula kepada situasi yang lebih baik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua kerana menonton pada malam ini. Terima kasih kepada saudara. Terima kasih. Dan itu saja. Terima kasih.